Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan sambung tentang istilah-istilah Komsas. Dalam video yang lepas, Cikgu telah terangkan gambaran yang besar tentang apa itu Komsas. Sekarang kita akan belajar tentang istilah-istilah penting dalam Komsas. Sinopsis, yaitu ringkasan cerita seperti yang telah Cikgu terangkan. Lebih kurang 100 hingga 150 kata perkataan yang menerangkan secara ringkas tentang sebuah cerita. Seterusnya, tema dan persoalan. Dalam sebuah karya mesti ada tema, yaitu persoalan utama yang diungkapkan, yang ingin disampaikan dalam sebuah karya. Tema itu sangat penting. Contohnya tema kasih sayang, tema kerjasama, tema patriotisme, dan sebagainya. Seterusnya adalah persoalan. Persoalan bermaksud perkara-perkara sampingan atau isu yang lebih kecil, yaitu isu-isu yang lebih kecil. Oke. Seterusnya kita lihat watak dan perwatakan. Watak ialah perilaku dalam sebuah cerita. Oke. Seterusnya kita lihat perwatakan. Perwatakan ialah sikap-sikap yang dimiliki oleh watak. Oke, seterusnya kita lihat ya, dalam sebuah puisi karya itu terdapat banyak watak, yaitu watak utama, watak sampingan, watak bundar, watak pipi, watak dinamik, watak statik, watak protagonis, dan antagonis. Jadi kita lihat bahwa watak pipi ialah tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca. Seterusnya watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke berbagai arah. Sama ada menambah pengalaman, mengubah sikapnya, berubah sedikitnya. Seterusnya watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, ya, permasalahan dari awal hingga akhir. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan dari awal cerita sehingga akhir cerita. Oke, jadi seterusnya watak utama kita tahu bahwa itu adalah hero atau heroin, ya, itu Cikgu tidak cerita. Seterusnya adalah watak protagonis. Watak protagonis ialah watak utama dalam sebuah cerita. Tidak semestinya watak utama, tapi yang penting watak protagonis ialah biasanya bersifat positif, baik, jujur, dan sebagainya. Manakala watak antagonis pula menjadi penentang ataupun bersikap watak jahat, kita sebut sebagai antagonis. Oke? Biasanya kita kaji, kita hanya bertumpu kepada watak utama dan watak sampingan sahaja. Oke, itu untuk watak dan perwatakan. Seterusnya kita lihat plot. Plot ialah jalan cerita. Secara ringkasnya, plot ialah jalan cerita. Oke, mari kita lihatnya. Ada 5 bahagian yang perlu kita beri perhatian untuk plot. Oke. Permulaan. Bagian permulaan, seterusnya perumitan ataupun konflik. Permulaan, lepas itu perkembangan. Ini nomor 1, permulaan. Oke. Ini nomor 2, perkembangan, konflik, perumitan. Bagian 3, bagian 4 ialah puncak atau climax, dan seterusnya adalah peleraian. Nah, jadi kita lihat dalam gambar ini ada satu bentuk bukit. Ini adalah binaan plot. Biasanya kita menonton film pun sama juga, ataupun kita membaca sebuah novel pun sama juga. Permulaan, perkembangan, perumitan, climax, peleraian. Itu adalah binaan plot. Seterusnya adalah teknik plot. Apa itu teknik plot? Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik. Oke, contoh teknik yang pertama, imbas kembali, flashback. Imbas kembali merupakan satu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya. Oke? Imbas kembali apa yang sudah berlaku
Seterusnya ialah imbas muka. Teknik imbas muka. Apa itu imbas muka? Imbas muka ialah imagine the future. Membayangkan sesuatu yang belum berlaku. Oke? Membayangkan sesuatu yang belum berlaku. Mari kita lihat. Itu ialah imbas muka. Ke depan, imbas muka. Tadi imbas kembali. Mari kita lihat teknik suspend pula. Teknik suspend ialah peristiwa yang boleh menimbulkan keadaan tertanya-tanya ataupun menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan pembaca, dalam kalangan pembaca ya. Suspend, kita berasa suspend. Contohnya ada bunyi ketukan pintu. Siapakah yang di belakang daun pintu itu? Itu adalah teknik suspend. Pembaca akan meneruskan pembacaan karena didorong oleh perasaan suspend tersebut. Oke? Seterusnya adalah teknik konflik. Salah satu cara untuk menyampaikan cerita adalah teknik konflik. Pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot. Ada konflik antara dua watak ataupun konflik dalaman. Seterusnya, teknik kejutan. Surprise. Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga. Contohnya, rupanya watak yang positif itu tiba-tiba menjadi jahat. Rupanya dia yang menjadi penjahat selamanya. Kejutan. Oke? Teknik dialog biasa juga digunakan oleh pengarang, yaitu perbualan antara dua watak. Itu adalah teknik plot. Seterusnya latar. Cikgu sudah terangkan apa itu latar, ya. Latar tempat di mana sesuatu itu berlaku. Terusnya latar waktu, bilakah berlaku. Seterusnya latar masyarakat, yaitu bagaimanakah sikap. Oke. Seterusnya latar peralatan cerita dan watak ini jarang-jarang disoal. Seterusnya kita lihat gaya bahasa. Gaya bahasa ialah cara penulis menggunakan bahasa sebagai alat untuk menjadikan satu karya mereka menjadi menarik. Mari kita kaji satu-satu apa itu gaya bahasa. Banyak jenis gaya bahasa. Pertama, diksi, yaitu pemilihan kata yang sesuai dengan tema dan persoalan, yaitu pemilihan kata yang sesuai. Contohnya, karya yang berkisarkan tentang teknologi maklumat. Jadi, pemilihan diksinya sepatutnya berkaitan dengan teknologi maklumat. Laman sesawang, yaitu website. Ketikus, yaitu mouse. Apalagi yang berkaitan dengan IT, information technology, yang berkaitan dengan IT kan. Jadi itu adalah pemilihan perkataan yang sesuai untuk sesuatu karya. Contohnya, satu lagi, contohnya cerita tentang peperangan adalah contohnya Senapang, ada M16, apa lagi? Ada lagi yang sesuai dengan cerita tentang peperangan itu. Oke? Seterusnya kita lihat lagi. Personifikasi. Apa itu personifikasi? Yaitu perorangan. Yaitu memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. Memberikan sifat manusia. Contohnya, daun nyur melambai-lambai, rumput menari-nari di tiup angin. Menari-nari ini perbuatan manusia, bukan? Perbuatan manusia, tetapi telah diberikan kepada benda bukan manusia. Ini adalah personifikasi, yaitu menjadikan benda-benda lain sebagai orang, perorangan. Oke, paham sekalian?
Ataupun kita baca dalam karya, daun pokok kelapa seolah-olah melambai ke arah saya, seolah-olah menyambut kedatangan saya. Kita tahu bahwa daun pokok kelapa itu tidak melambai. Melambai itu perbuatan manusia. Jadi itulah personifikasi. Seterusnya simili, perbandingan secara langsung. Kita nampak sangat terang ketara di situ ada perbandingan. Kalau satu ayat itu ada menggunakan perkataan perbandingan, itu ialah gaya bahasa simili. Contohnya kata bandingan. Seperti umpama, bak, bagai, ibarat, semacam. Itu ialah kata bandingan. Oke, mari kita lihat metafora. Apa itu metafora? Metafora ialah perbandingan tanpa menggunakan kata bandingan. Ya, sama juga. Simili adalah perbandingan, metafora pun perbandingan. Tetapi metafora ini tidak menggunakan kata bandingan. Oke? Contoh, samudera, hampa, dan lautan pikiran. Dalam metafora ini mesti ada satu unsur konkret dan tambah satu unsur abstrak. Kita tahu bahwa konkret itu kita boleh nampak, kita boleh sentuh. Abstrak itu kita paham, tetapi kita tidak dapat menyentuh. Oke? Jadi di sini kita lihat lautan pikiran. Lautan kita boleh lihat, kita boleh sentuh air laut. Pikiran kita paham, tetapi kita tidak nampak bentuk pikiran. Kita tidak boleh tahu warna pikiran itu. Jadi konkret tambah abstrak menjadi metafora. Oke, seterusnya kita lihat hyperbola, yaitu perbandingan secara berlebih-lebihan. Contohnya, matanya besar seperti matahari. Contoh, itu adalah hyperbola ya, perbandingan yang berlebih-lebihan. Bombastik. Oke? Lautan api sanggup ku renangi. Ini adalah satu lautan api, siapa yang mau renangi kan? Tetapi ini adalah satu perbandingan yang menunjukkan kiasan yang berlebih-lebihan. Maksudnya dia ada semangat untuk mengharungi cabaran. Apa-apa saja cabaran. Oke, seterusnya kita lihat sinkop. Sinkop ialah singkatan kata. Contohnya, saya tunjukkan contoh di sini. Oke. Mahu dia akan jadi mau. Oke. Seterusnya tidak jadi tak. Oke. Apa lagi? Engkau jadi kau. Aku jadi ku. Itu ialah contoh singkatan perkataan. Oke. Jadi dah, sudah, jadi dah. Jadi ini jadi ni. Kan senang saja kita mahu cari gaya bahasa sinkop, yaitu singkatan. Seterusnya adalah rima akhir ya. Rima akhir ini untuk puisi lah. Oke, mari kita lihat macam mana saya mau cari rima akhir untuk perangkap ini. Oke, jadi kita akan berikan nama untuk setiap baris. Oke, baris pertama, tikar, pucuk, tikar, mengkuang. Mari kita lihat ya. Kita ambil huruf terakhir. Huruf terakhir dalam setiap baris tersebut. Terima kasih. Terima kasih.
bergaris pun tidak nampak. Coba si blok, coba si bloknya, kita tebalkan perkataan tersebut. Oke, jadi cikgu akan bagikan nama E untuk baris pertama. Jadi sama ada U sama dengan J tidak sama kan? Jadi cikgu bagi nama baru. G sama dengan G, jadi cikgu bagi E. Kalau di sini bukan G, tapi N, tidak sama dengan di atas ini, cikgu akan bagi C. Boleh paham kan? Tapi disebabkan sama, cikgu bagi sama. U sama dengan U, jadi bagi nama yang sama. Jadi rima akhirnya ialah AB. Paham tak? Itulah cara cari rima akhir. Oke, seterusnya kita lihat unsur bunyi. Ini pun untuk puisi. Unsur bunyi asonansi, oke, yaitu pengulangan bunyi vokal. Vokal itu apa? A, E, I, O, U, yaitu E, I, O, U. Jadi ini adalah bunyi vokal, oke, asonansi. Contohnya kita lihat di sini. Apakah yang diulang? Pengulangan vokal U. Nah, contohnya pengulangan bunyi vokal U. U berapa kali? U. Bukan U, actually kita sebut sebagai U. Oke, sebanyak 3 kali. Pengulangan vokal U sebanyak 3 kali. Oke, seterusnya adalah aliterasi, yaitu semua huruf abjad selain daripada A, I, O, U. Contohnya B, C, D, F, G, dan seterusnya sampailah Z. Oke? Nah, jadi itu ialah aliterasi. Oke. Jadi kita lihat contoh di sini. Pengulangan konsonan K. K 1 kali, K 1 kali. K 2 kali, K 3 kali, 2 kali, 3 kali, sebanyak 3 kali ya. Seterusnya kita lihat perlambangan. Perlambangan nih sepatutnya di bawah gaya bahasa. Oke, gaya bahasa nih kita lihat. Gaya bahasa, coba ulang balik. Gaya bahasa ada diksi, oke, ada ayat, ada personifikasi, ada simile, ada metafora, ada hyperbola, ada sinkop, rima, dan juga perlambangan. Oke. Jadi kita lihat di sini. Perlambangan ialah menggunakan perkataan yang lain untuk melambangkan maksud yang lain. Oke. Contohnya bunga melambangkan perempuan. Nah, senja melambangkan usia yang sudah tua. Kan, pagi atau hijau melambangkan usia muda. Semasa peperangan contohnya. Contoh. Dia masih hijau semasa negara ini dijajah oleh Jepun. Dia masih lagi muda ini semasa negara ini dijajah oleh Jepun. Itu adalah perlambangan. Oke, jadi itu untuk gaya bahasa. Oke, boleh ya belajar sekalian. Oke, seterusnya kita lihat sudut pandangan. Apa itu sudut pandangan? Oke. Sudut pandangan ialah mengisahkan sesuatu cerita dan menjelaskan pihak yang menceritakan sesuatu kisah. Ataupun lebih ringkas lagi, cara bagaimana pembaca dihidangkan dengan bahan cerita. Sama ada pengarang sendiri menjadi watak utama
ataupun pengarang sebagai pencerita sahaja. Mari kita lihat ya. Teknik sudut pandangan. Sudut pandangan orang pertama. Pengarang terlibat dalam cerita sebagai watak utama. Aku nampak, aku. Semua berkaitan dengan cerita itu, dia akan menjadi watak utama. Pengarang bercerita sendiri dan terlibat dalam cerita sebagai watak utama. Itu orang pertama. Seterusnya kita lihat sudut pandangan orang ketiga ataupun serba tahu. Oke? Ataupun serba tahu. Jadi di sini pengarang menceritakan satu cerita dengan menggunakan watak orang lain. Pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Oke, boleh ya? Oke, seterusnya adalah sudut pandangan orang ketiga terbatas. Maksudnya di sini pengarang nih tidak menceritakan semua peristiwa atau watak. Bukan semua dia ceritakan. Tetapi hanya watak-watak tertentu sahaja diceritakan dengan lebih mendalam. Manakala watak-watak lain diceritakan serba sedikit sahaja. Oke? Seterusnya adalah sudut pandangan objektif. Pengarang hanya menceritakan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya, melapor, dan masih menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Tidak terlibat. Oke, jadi itu ialah sudut pandangan. Jadi sebelum kita mengkaji sebuah karya itu, kita mesti tahu dan pahami apakah yang kita sedang pelajari. Dan istilah-istilah yang penting ini perlu kamu ingat, sebab nanti supaya kamu lebih senang memahami apa yang sedang kamu kaji. Jadi kelas untuk hari ini sahaja. Coba akan sambung lagi untuk kelas Komsas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.